Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tajuk kita pada pagi ini, doa tidak bertentangan dengan redha. Yang redha kepada Allah, iaitu kita menerima dan akur dengan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menghalang kita daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tidak membuat orang yang berdoa keluar dari maqam redha. Orang yang berdoa kepada Allah, dia tidaklah dianggap sebagai menyalahi redha itu sendiri. Demikian pula kebencian kepada maksiat. Maksiat, taat, semuanya daripada Allah. Taat pada Allah, kemaksiatan pun daripada Allah. Kerana mustahil berlaku di alam ini sesuatu tanpa ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita benci maksiat, walaupun kita redha dalam satu segi, makna kita menerima lah, itu semua ketentuan Allah, tapi kita dituntut membenci maksiat. Demikian pula kebencian kepada kemaksiatan dan kecaman terhadap para pelaku maksiat. Kecaman terhadap sebab-sebab maksiat. Dan upaya untuk menghapuskan maksiat, mana usaha untuk menghapuskan maksiat dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, juga tidak bertentangan dengan redha. Makna kita redha, tapi pada masa sama kita benci dan kita berusaha untuk membasmi. Kita redha dari segi perkara itu adalah ketentuan Allah, dan juga dengan berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada hikmah yang tertentu. Allah mentakdirkan di alam ini, di bumi ini berlaku kemaksiatan, dan tapi pada masa sama kita tidak suka, kerana dia juga dibenci oleh Allah. Maksiat itu dibenci oleh Allah, maka kita juga benci maksiat. Dalam keadaan kita mengakui bahawasanya Allah dengan hikmah darinya mentakdirkan turut berlaku perkara maksiat. Sebab itu qada ada dua, qada al-kauni, ketentuan dari sudut penciptaan, dan juga al-qada al-syar'i, ketentuan Allah dari sudut syariat. Jadi kita berinteraksi dengan dua-dua ini. Kita mengakui semua yang berlaku ni di alam ini adalah ketentuan daripada Allah, termaktub di Lauhul Mahfuz, termaktub dalam kitabnya di Lauhul Mahfuz. Dan pada masa sama kita juga menerima maksiat itu merupakan sesuatu yang dilarang, yang dibenci oleh Allah SWT, yang termaktub dalam kitabuhu Al-Quran, yang kitabnya yang merupakan Al-Quran. Itu kelebihan qada syar'i dan qada syar'i. Dalam masalah ini, sebahagian orang telah melakukan kesalahan dengan mengatakan bahawa kemaksiatan, kedurhakaan dan kekafiran adalah termasuk qada Allah dan takdirnya, sehingga kita harus redha kepadanya. Jadi maka keliru di antara redha kepada takdir dengan redha kepada syarak. Redha dari sudut syarak, mereka keliru dari sudut itu. Ia adalah kebodohan dalam melakukan takwil mentafsir dan kelainan dari berbagai rahsia syariat. Mana orang yang alfa dari sudut hakikat, dia panggil syarak, hakikat syarak itu sendiri. Jadi dia akan jelaskan selepas ini bagaimana untuk kita menselarikan di antara penerimaan kita kepada
qada dan qadar, dan juga penerimaan kita kepada syariat, syarak. Doa adalah salah satu sarana ibadah kepada Allah. Dimula dengan doa dulu. Mula dengan menjelaskan bahawasanya berdoa kepada Allah itu tidak menyalahi redha kita kepada ketentuan Allah Ta'ala. Allah menentukan kita sakit. Namun kita berdoa agar Allah menyembuhkan sakit. Seolah-olah dari segi zahir macam kita tidak redha dengan sakit, takdir sakit itu. Jadi sebolehnya seolah-olah mereka menganggap bahawasanya orang yang redha ni dia tak perlu berdoa. Padahal kita terlihat dalam Al-Quran dan hadis para anbiya alaihi salatu wassalam juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Termasuk doa syifa diajar oleh Nabi SAW. Jadi doa adalah salah satu sarana ibadah kepada Allah. Banyaknya doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan semua Nabi menunjukkan hal ini. Hal bahawasanya doa ini adalah sebahagian daripada ibadah. Padahal Nabi SAW berada pada maqam redha yang tertinggi. Jadi kalau doa menyalahi redha, sudah tentu para Nabi dan termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak akan berdoa. Kerana mereka berada pada maqam redha yang paling tinggi. Bahkan Allah memuji sebagian hamba-Nya dengan firman-Nya. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Jadi hamba-hamba Allah yang salih. Yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah, dengan mengharap raghaban, mengharap rahmat daripada kami, wa rahaban dan juga kerana takutkan kemurkaan daripada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Sedangkan mengingkari kemaksiatan dan tidak redha kepada maksiat juga dijadikan oleh Allah sebagai sarana ibadah padanya dan para hamba-Nya, iaitu al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, mencegah mungkar, merupakan ibadah dan juga tanggungjawab. Allah mencela mereka kerana redha kepada kemaksiatan. Bila kita redha dengan kemaksiatan, Allah mencela kita. Walaupun kita mengakui di sisi ketentuan Allah, di sisi takdir, memang Allah mentakdirkan dengan kehendak Dia, kerana mustahil berlaku apa-apa di alam ini tanpa kehendak Allah, tanpa ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak setuju kerana Allah dengan qada'nya satu lagi, iaitu qada' syar'i, ketentuan syaraknya, melarang kita daripada maksiat. Dan juga Allah menyatakan bahawasanya Dia membenci maksiat. Firman Allah ini menjelaskan tentang sikap orang kafir yang dibenci oleh Allah. Mereka redha dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, yakni orang tidak percaya hari kebangkitan, hari mana manusia akan dibawa menghadap Allah, dia hisab dan sebagainya, dibalas. Waradu bil hayati dunia, dan mereka redha dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan merasa tenteram dengan kehidupan itu. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka lalai dan daripada ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka. Bima kanu yaksibun, dengan balasan bagi apa yang mereka usahakan. Dan mereka redha berada bersama orang yang tidak pergi berperang dan hati mereka telah dikunci mati. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Ini orang munafik. Maka redha dengan terhadap apa yang Allah Ta'ala murka. Sebaliknya kita pula, kita tidak akan redha
terhadap apa yang Allah Ta'ala murka. Dipanggil reda dari segi ketentuan hukum syarak. Walaupun kita reda dari segi ketentuan takdir. Itu semua berlaku dengan kehendak Allah. Tapi kita tidak reda dari segi syariat. Dari segi benda itu lahir daripada manusia, maka perlakuan maksiat yang lahir daripada manusia itu kita tidak boleh reda. Tapi dari segi ia itu lahir daripada Allah, itu kita reda. Jadi ada dua. Yang lahir daripada Allah, yang lahir daripada manusia itu sendiri. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Innal amda la yaghibu 'anil munkari wa yakunu 'alayhi mithla wizri sahibih. Qila wa kaifa dhalik? Qala yablughuhu fayarda bihi. Sesungguhnya ada hamba Allah, hamba yang tidak menghadiri kemungkaran, dia tak buat mungkar. Tapi ia mendapat dosa seperti orang yang melakukan mungkar. Bila ditanya kepada dia, bagaimana bisa berlaku demikian? Dia tak buat mungkar, tapi dia dapat dosa macam orang buat mungkar. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, ia mendengarnya, lalu dia redha kepadanya. Dia mengetahui dan dia setuju. Dia tak buat tapi dia setuju. Dia redha, maka itu juga dianggap sebagai seolah macam dia melakukan kemungkaran. Allah telah merintahkan berlumba-lumba dalam kebaikan dan mengenyahkan keburukan. Jadi menunjukkan bahasanya kebaikan itulah yang perlu kita redha. Dan kemungkaran itu, keburukan itu yang perlu untuk kita benci, karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk membasmi kemungkaran. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan untuk demikian itu yakni nikmat syurga, hendaknya orang-orang berlumba-lumba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada demikian itu, pada mengejar syurga, untuk menikmati mata air dalam syurga, ar-rahiqul makhtum. Kata Allah, kalau nak berlumba-lumbalah wahai orang yang nak berlumba-lumba. Ada berlumba untuk mengejar keduniaan, itu tidak berbaloi. Kerana perlombaan itu akan berakhir dengan kekecewaan. Kerana akhirnya kamu akan mati. Kamu berlumba untuk dunia, akhirnya dunia terpaksa juga kamu tinggalkan. Tapi kamu berlumba untuk akhirat, kenikmatan akhirat adalah kekal abadi. Nabi SAW bersabda, La hasada illa fisnain, rajulin atahu Allahu hikmatan, ay ilman, fahuwa yabussuha fin nasi, wa yu'allimuha, wa rajulin atahu Allahu malan, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Tidak ada kedengkian kecuali pada dua hal. Hasad. Tapi di sini kata ulama, hasad dengan makna ghibtah. Ada sedikit beza di antara hasad dan ghibtah. Dua-dua itu dalam bentuk iri hati. Tidak ada iri hati yang baik, kata Nabi, melainkan dua. Iaitu yang pertama, orang yang dikurniakan Allah ilmu pengetahuan. Mana kita beriri hati dengan orang yang Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia. Yang mana dia telah memperluaskannya kepada manusia dan mengajarkannya. Jadi kita iri hati dengan dia. Tapi iri hati di sini bukan makna zahir pada hasad itu, tapi ghibtah. Kalau hasad kita iri hati, iaitu kita mengharapkan nikmat itu hilang daripada dia. Tak dapat pun tak apa. Yang penting dia tidak. Saya tak alim pun tak apa, tapi saya tak boleh tengok dia alim. Saya nak dia jahil. Kalau boleh dia jadi gila pun saya nak. Itu dia panggil hasad. Ada ghibtah ialah kita iri hati dengan dia dan ingin menjadi seperti dia tanpa kita mengharapkan hilang nikmat itu daripada dia. Saya teringin nak jadi kaya macam dia. Tapi kita tidak mengharapkan dia jadi miskin. Itu dia panggil ghibtah. Yang kedua, orang yang dikurniakan Allah iri hati kepada orang yang Allah beri harta kepada dia, yang menghabiskan harta untuk kebenaran. Maknanya,
Okay. Kita boleh mengharap. Kita mengharap untuk menjadi alim. Seperti mana alimnya orang yang mengajar. Supaya kita boleh dapat pahala macam dia. Kita boleh mengharap untuk menjadi kaya. Menjadi kaya seperti mana kayanya orang yang buat kebajikan dengan harta dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan warajulun atahu Allahul Quran, dan juga boleh berhasad kepada orang yang berhasad dengan makna ghibtah, dan orang yang dikurniakan Allah pemahaman Al-Quran, kemudian dia melaksanakannya siang dan malam, membacanya siang dan malam. Lalu ada orang yang berkata, seandainya Allah mengurniakan aku seperti apa yang dikurniakan kepada orang ini, nescaya akan aku perbuat seperti apa yang diperbuatnya. Mana dia bukan mengharapkan hilang nikmat itu, cuma dia ingin menjadi seperti orang itu. Sedangkan maknanya bila kita berada dalam satu keadaan yang tidak memiliki sesuatu, kemudian kita mengingini untuk mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu baik, itu tidak bermakna kita tidak redha dengan keadaan kita sekarang ini. Berusaha tidak menyalahi redha, berhasrat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, itu tidak menyalahi redha, tidak menyalahi redha. Kerana ikhtiar itu sendiri berada dalam ketentuan Allah Ta'ala. Sedangkan tentang membenci orang-orang kafir atau orang-orang yang durhaka dan mengingkari mereka, maka terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan hal itu. Di antaranya firman Allah, janganlah orang-orang mukmin mengambil maknanya bersuju, orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. La takhuzul mu'minal kafirina awliya. Janganlah orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali, menjadi kekasih, menjadi pemimpin, menjadi teman rapat, menjadi orang-orang yang diberi kesetiaan. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpin kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 51. Dan demikian kami jadikan sebagian orang zalim itu, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain. Jadi kalau itu pelakon orang zalim, kita tidak boleh menyetujui perlakuan tersebut. Sebaliknya kita kena berada pada sifat sebaliknya. Kalau Allah melarang kita mengasihi ataupun kita bersekongkol dengan orang kafir, orang Yahudi Nasrani, maka sikap kita ialah yang sebaliknya, iaitu bersama-sama dengan orang beriman. Saling kasih mengasihani sama-sama orang beriman. Jadi kita membenci orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, dan kebencian itu adalah sebahagian daripada iman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, awsaqa ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta kepada Allah dan juga benci. Cinta kerana Allah, mana kita menyintai apa yang dicintai oleh Allah, dan benci kerana Allah, kita membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita redha dari sudut ketentuan Allah, wujudnya orang kafir di muka dunia, kita redha. Allah ada hikmah yang tertentu bila dia mentakdirkan berlaku di alam ini perkara yang menyalahi syariat dia. Tapi dari sudut syarak, kita mengetahui bahasanya kekufuran itu menyalahi syariat. Maka kita benci kekufuran. Kita membenci kekufuran. Jika anda berkata, banyak ayat dan hadis awsaqa ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, diriwayatkan Imam Ahmad.
Jika anda berkata banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang redha kepada qada Allah. Jika kemaksiatan dianggap bukan qada Allah, maka ia merupakan sesuatu yang mustahil dan merosakkan tauhid. Itu di segi qada dipanggil al-kauni, ciptaan. Dari segi penciptaan, ya kita mengakui semua yang berlaku di alam ini, termasuk kekufuran, kemaksiatan adalah ada panggil khalqillah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya qada al-kauni. Al-kauni makna kejadian. Kejadian Allah Taala. Kalau kita menafikan, makna kita menafikan dipanggil kekuasaan Allah, takdir Allah. Itu merosakkan keimanan kita, tauhid kita. Ya, jika kemaksiatan dianggap qada Allah, maka membenci dan mengecamnya sama dengan membenci qada Allah juga. Ini dakwaan mereka. Lalu bagaimana jalan untuk mengakurkan pemahaman yang nampak bertentangan ini, dan bagaimana pula mengakurkan antara redha dan kebencian terhadap satu hal yang sama. Jadi bagaimana kita nak selarikan redha dengan ketentuan Allah dan redha dengan takdir Allah. Maknanya kita beriman dengan qada dan qadar, semua yang berlaku ini daripada Allah. Bagaimana kita nak selarikan dengan pada satu ketika yang lain kita membenci sebahagian daripada ketentuan Allah itu. Dan tadi kita kena redha dengan semua ketentuan Allah. Tapi dalam satu ketika, dalam satu perspektif yang lain pula, kita kena benci sebahagian ketentuan Allah, iaitu benci maksiat. Jadi bagaimana kita nak selarikan? Maka pengarang kita ini menjelaskan kepada kita, maka ketahuilah bahawa hal itu termasuk perkara yang disalahfahami oleh orang-orang yang lemah, yang tidak mampu memahami berbagai rahsia ilmu. Itu semua masalah yang timbul bagi orang yang lemah, orang yang tidak mengambil masa untuk belajar, merenung. Kerana tadi pun kita dah sebut dah, beza di antara al-qada al-kauni, itu kita terima semua dengan al-qada al-syar'i, dan ketentuan Allah disebut syarak dipanggil. Al-qada al-kauni termaktub dalam lauhil mahfuz. Okay, semua yang berlaku di alam ini termaktub di lauhil mahfuz. Bahawasanya ia merupakan ciptaan Allah. Dan di sana ada kitab yang kedua yang kita kena beriman juga, iaitu kitabullah al-Qurani. Iaitu qada syar'i, ketentuan syarak yang memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan dan juga menjauhi maksiat dan membenci maksiat. Sebagian orang salah memahami hingga mereka menganggap mendiamkan kemungkaran sebagai salah satu maqam redha dan menyebutnya sebagai akhlak yang baik. Itu adalah kebodohan, kata dia. Dapat kami katakan bahawa redha dan kebencian merupakan dua hal yang bertentangan. Apabila keduanya disebutkan untuk satu hal dari satu sisi dan dengan satu sisi yang lain. Dia akan ceritakan, dia akan beri contoh kat kita nanti. Jika anda redha terhadap sesuatu dari satu sisi dan bencinya dari satu sisi yang lain, maka hal ini bukanlah suatu benda yang bertentangan. Jadi akan boleh berlaku satu perkara di mana ada dua sisi. Satu sisi kita terima, satu sisi kita tidak setuju. Ini boleh berlaku begitu. Tidak mustahil boleh berlaku begitu. Contoh, jika musuh anda yang sekaligus juga musuh bagi sebagian musuh anda, mana kita ada dua musuh, A dan B. Dan di antara A dan B juga saling bermusuhan. Jika musuh anda yang sekaligus juga musuh kepada sebagian musuh anda yang lain, yang mengingini kehancurannya, karena kita musuh dengan A dan B. A dan B juga bermusuhan. A mengingini hancurnya B. B mengingini hancurnya A. Kemudian meninggal dunia. Salah satu dari musuh itu meninggal dunia. Maka anda tidak menyukai kematiannya.
dari sisi bahawa musuh dari musuh anda meninggal dunia. Sebab kita nak, kerana kewujudan dua-dua musuh ini mengurangkan masa mereka untuk bertembur dengan kita. Jadi sebab itu bila salah satu musuh kita tu mati, dari satu segi kita tidak sukalah. Sebab mengurangkan musuh kepada musuh kita. Dan kematian dia itu. Tetapi anda redha atas kematiannya dari satu sisi bahasanya musuh anda meninggal dunia. Di satu sisi yang lain, kita suka sebab kita dah kurang satu musuh. Tapi satu segi, kita tidak suka sebab apa? Sebab musuh kita yang satu lagi, dia telah kurang musuh dia. Jadi masa dia sepenuhnya akan bertemu dengan kita. Dia bertemu dengan kita. Demikian pula dengan kemaksiatan. Kemaksiatan memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi yang kembali kepada Allah. Mana kembali kepada hakikat bahasanya dia adalah sebahagian daripada ketentuan Allah. Kerana ia merupakan kehendak Allah. Kerana tidak ada dalam kerajaan, dalam kekuasaan Allah ini, kecuali apa yang dia kehendakinya. Termasuk maksiat tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Semuanya menyerah pasrah kepada kerajaannya. Itu dari sisi itu. Okay. Yang kita melihat maksiat dari sisi dia adalah sebahagian daripada ciptaan Allah. Jadi kita akurlah kehendak Allah untuk mentakdirkan berlakunya maksiat di alam ini. Sisi kedua pula ialah kembali kepada hamba itu sendiri. Kembali kepada maksiat itu dilakukan oleh hamba. Dalam keadaan maksiat itu termaktub dalam Quran adalah maksiat adalah mungkar. Kerana ia merupakan perbuatan hamba, sifat hamba dan tanda keberadaan diri hamba itu pada jalur dimulki Allah. Dari sisi ini ia dicela dan diingkari. Kerana ia menyalahi qada syar'i, ketentuan syarak yang telah ditentukan Allah dalam Quran dan kitabnya. Bahawasanya perbuatan itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Allah? Walaupun Allah mencipta, tapi dia mengisytiharkan itu dibenci oleh dia, maka kita juga membencinya. Dalam konteks inilah semua penegasan nas yang menyebutkan tentang marah kepada Allah. Kecaman kepada tentang marah kerana Allah. Marah kerana Allah. Mana apa yang Allah Ta'ala marah, kita marah. Kecaman terhadap kaum kafir. Yang bersikap keras kepada mereka dan benci mereka. Di samping tetap redha kepada qada Allah. Dari sisi bahawa ia adalah qada Allah. Mana membenci pada yang sama menerima. Membenci pada yang sama menerima. Semua itu didasarkan kepada rasa takdir. Rahsia takdir. Rahsia takdir iaitu bahawa keburukan dan kebaikan kedua-duanya termasuk dalam masyiah dan juga iradah, yang kehendak Allah. Namun keburukan itu adalah sesuatu yang dikehendaki. Tetapi dibenci. Mana dikehendaki oleh Allah tetapi dibenci. Sedangkan kebaikan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah tetapi diredai. Mana ada dipanggil ciptaan Allah dan Allah redha. Maka kita redha. Ada ciptaan Allah, Allah mencipta, tapi dia benci, maka kita turut membencinya. Sesiapa yang berkata keburukan itu bukan dari Allah, maka dia bodoh. Demikian pula orang yang berkata bahawasanya keduanya dari Allah, tanpa membedakan antaranya. Maknanya, dia panggil keburukan itu daripada Allah. Okey. Dan diredai oleh Allah. Itu juga bodoh. Okay. Jadi sepatutnya kita akan sebut dia panggil keburukan itu ciptaan Allah. Mana kemaksiatan itu ciptaan Allah. Tapi tidak direstui oleh Allah. Mana Allah tidak menyukainya. Maka kita pun tidak menyukainya. Okay. Demikian pula orang yang berkata bahawa keduanya adalah daripadanya tanpa membedakan adanya redha dan kebencian di dalamnya. Okay. Allah menentukannya, dia kemaksiatan, kekufuran itu berlaku dengan ketentuan Allah tapi dibenci oleh Allah. Okay. Maka daripada yang sama kita juga membencinya.
Dengan demikian diketahui bahawa doa memohon ampun dan perlindungan dari berbagai kemaksiatan atau mohon semua sebab yang dapat membantu pelaksanaan agama tidak bertentangan redha kepada qada Allah. Karena Allah merintahkan hamba-Nya beribadah kepadanya dengan doa. Agar dari doa mereka itu terungkap kejernihan zikir dan khusyukan hati. Sehingga dengan demikian doa itu menjadi penjernih hati. Kunci pembuka kasyaf. Dan sebab mana kunci dengan doa itu akan tersingkap tabir yang menghalang kita untuk melihat rahsia Allah Ta'ala. Dan sebab limpahan bagi rahsia. Dan doa juga menjadi asbab kita akan dilimpahi oleh Allah dengan bagai rahsia. Rahsia diri, rahsia ketuhanan, rahsia alam akhirat dan sebagainya. Demikian pula membawa gelas dan minum air tidak bertentangan dengan redha kepada qada Allah dalam rasa haus. Allah mentakdir rasa haus. Dan juga Allah mentakdir haus itu boleh dihilangkan dengan minum. Jadi kita mengambil takdir dengan ikhtiar, kita mengambil takdir mengikut yang diizin Allah kepada kita. Minum air untuk menghilangkan rasa haus secara langsung adalah sebab yang telah ditentukan oleh penyebab segala sebab. Demikian pula doa. Jadi kalaulah Allah mentakdir, Allah mengikat takdir haus itu dengan minum, maka begitulah juga Allah mengikat sebahagian takdirnya dengan doa. Dengan doa berlaku kesembuhan. Dengan ubat berlaku kesembuhan. Begitu juga dengan doa juga berlaku kesembuhan. Maka doa adalah sebab yang telah ditetapkan dan diperintahkan Allah. Dan di antara asbab ialah yang kita boleh ikhtiar doa. Telah kami sebutkan bahawa berpegang teguh kepada berbagai sebab dalam rangka mengikuti sunnatullah tidak bertentangan dengan tawakal dan redha. Kerana makam redha berkaitan erat bahkan menyeru dengan bahkan menyatu dengan tawakal. Jadi makam redha menyatu dengan tawakal. Tidak bercanggah. Kita redha, kita bertawakal kepada Allah, pada bersama kita berinteraksi dengan sunnatullah. Cuma Imam Al-Ghazali, sunnatullah ini bukan satu yang lazim. Dia hanyalah kebiasaan saja. Beza dengan pandangan Mu'tazilah. Dia adalah lazim. Lazim minum itu menghilangkan dahaga. Lazim dengan dipanggil dengan ikhtiar itu akan mencapai maksud. Tapi tidak ada kebiasaan saja. Kebiasaan saja. Karena semuanya berlaku tetap dengan ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh mentakdirkan berlaku menyalahi kebiasaan. Kalau Mu'tazilah dia kata lazim api itu membakar. Pasti api itu membakar. Dan tidak akan berubah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah kata tidak. Itu hanyalah dipanggil kebiasaan. Adat saja. Adat api membakar. Tidak lazim. Kerana Allah boleh mentakdirkan berlaku sebaliknya. Iaitu dia tidak lazim lagi. Menyalahi kebiasaan. Sebagaimana berlaku pada mukjizat. Sedangkan menampakkan bala dalam konteks pengaduan dan mengingkarinya. Mana kita menzahirkan. Bila berlaku musibah bala, kita menzahirkan dalam pengaduan. Mana kita merintih, kita mengadu. Mana kita seolah macam kita tidak redha. Dan mengingkari dengan hati kepada Allah adalah bertentangan dengan redha. Sebab itu disebut sabar. Bila berlaku bala, kita tidak boleh meraung, tidak boleh orang kata apa merintih berlebihan seolah macam kita tidak redha. Itu semua tidak bertentangan dengan redha Allah Ta'ala. Tetapi menampakkan bala dalam konteks syukur dan mengungkap kuasaan Allah Ta'ala tidak bertentangan dengan redha. Walaupun kita berdoa kepada Allah agar bala itu diangkat oleh Allah, musibah diangkat oleh Allah. Tapi dengan hati kita tu, kita
tetap bersyukur kepada Allah. Tetap kita bersabar kepada Allah Ta'ala. Itu tidak bertentangan dengan redha. Perkataan orang yang menyatakan kemiskinan adalah bencana dan musibah, tanggungan keluarga adalah kesedihan dan kesusahan, bekerja adalah penderitaan dan kesulitan, maka semua perkataan itu merosak redha, kerana seharusnya dia menyerahkan urusan kepada pengaturnya atau menyerahkan kerajaan kepada pemiliknya. Jadi bahasa yang sebaiknya ialah kita menyebutkan bahawa semua itu adalah dipanggil dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar dan kita berikhtiar. Kita bersabar, kita berdoa dan kita berikhtiar. Itu yang betulnya. Atau seharusnya dia menyatakan apa yang dikatakan oleh Umar. La ubali asbahtu ghaniyan aw faqiran fa inni la adri ayyuhuma khairun li. Aku tidak peduli apakah aku menjadi kaya atau miskin, kerana aku tidak tahu mana di antara keduanya yang lebih baik bagiku. Jadi aku mohon pada Allah apa yang terbaik. Jadi miskin pun baik, kaya pun baik. Jadi sebab itu bila Allah Ta'ala mentakdirkan kita kaya, alhamdulillah kita gunakan kekayaan itu untuk kebaikan. Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan kita miskin pun, alhamdulillah kita sabar, kita bersyukur kepada Allah dan kita berusahalah untuk melakukan ikhtiar untuk kita kembali menjadi kaya, ataupun untuk kita mengubah keadaan kita itu. Jadi ala kulli hal, jelas bahasanya selagi mana kita berinteraksi dengan syarak, maka selagi itu kita berada dalam maqam yang sepatutnya. Sama ada redha, sama ada maqam tawakal, sama ada maqam apa saja maqam akan kita perolehi selama kita melakukan apa yang disuruh oleh syarak. Berdoa, berikhtiar dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah dalam bacaan berikutnya.